Kenapa keluli Damaskus mempunyai corak-corak ini? Hai ibu-ibu kejuruteraan, hari ini saya akan tunjukkan kepada Anda apa yang berlaku di sebalik salah satu karya paling indah dan misteri dalam bidang metalurgi, yaitu keluli Damaskus. Anda pasti pernah melihat pisau, pedang, dan juga barang kemas dengan corak beralun dan rumit yang kelihatan seperti hidup. Tapi sebenarnya, bagaimana corak-corak ini dihasilkan dan kenapa ia sangat dihargai? Tapi sebelum itu, apa sebenarnya keluli Damaskus dan dari mana asalnya? Sejarah keluli Damaskus sama kaya dengan coraknya. Nama Damaskus mengingatkan kita kepada bandar Damsyik di Syria yang merupakan pusat perdagangan penting di mana bilah-bilah ini dijual dan dikagumi. Namun, keluli asal tidak dihasilkan di sana. Sebenarnya, ia berasal dari India dan Sri Lanka dalam bentuk jongkong yang dipanggil roots. Keluli roots ini adalah unik dengan mikrostruktur khas jalur karbida yang memberikannya gabungan legenda kekerasan, keupayaan mengekalkan ketajaman dan fleksibilitas. Pedang yang diperbuat daripada bahan ini terkenal karena sangat tajam, tahan lama, dan ia mempunyai corak halus serta mengalir yang muncul di permukaan apabila digilap dan dirawat. Malangnya, kaedah sebenar penghasilan keluli roots, yaitu keluli Damaskus yang asli, dianggap sebagai satu seni yang telah hilang. Dipercayai bahawa proses yang melibatkan pencairan bijih besi dengan arang dalam krus tertutup di bawah keadaan yang sangat khusus dan untuk tempoh yang lama, bergantung kepada bijih dengan komposisi tertentu yang telah habis atau teknik penempaan yang diwariskan secara lisan yang telah dilupakan dengan berlalunya masa. Sekitar abad ke-18, pengeluaran keluli roots terhenti dan bersamanya rahsia di sebalik bilah-bilah legenda itu turut lenyap. Tetapi jika proses asalnya telah hilang, bagaimana pula hari ini begitu banyak pisau dan pedang menggunakan keluli Damaskus? Itu adalah soalan yang sangat baik. Apa yang kita panggil hari ini sebagai keluli Damaskus, dengan corak yang kelihatan dan berbeza, kebanyakannya secara teknikal dikenali sebagai keluli tempecorak atau pattern welded steel. Ia adalah teknik yang berbeza daripada keluli roots sejarah, tetapi ia mampu meniru dan bahkan mengatasi keindahan estetik corak-corak tersebut dengan menggabungkan pelbagai jenis keluli untuk menghasilkan bahan dengan sifat yang unik. Jadi, bagaimana keluli tempa corak ini dibuat untuk menghasilkan corak-corak tersebut? Prosesnya bermula dengan pemilihan dua jenis keluli. Dua atau lebih jenis keluli dengan ciri-ciri yang sedikit berbeza. Sebagai contoh, keluli dengan kandungan karbon tinggi yang akan menjadi lebih gelap, dan keluli dengan kandungan karbon rendah atau yang mengandungi nikel yang cenderung kekal lebih cerah selepas rawatan. Kepingan keluli ini disusun dalam lapisan berselang-seli seperti sandwich logam. Bayangkan Anda sedang menyediakan lasanya, tetapi bukannya menggunakan lapisan pasta dan sos, Anda menggunakan pelbagai jenis logam. Selepas melapiskan lapisan-lapisan ini, keseluruhan set dipanaskan pada suhu yang tinggi tetapi terkawal, di mana logam-logam tersebut menjadi mudah dibentuk. Kemudian keajaiban berlaku di bengkel tempah, di mana lapisan-lapisan itu dikimpal antara satu sama lain melalui hentaman tukul dalam proses yang dipanggil kimpalan tempah. Haba dan tekanan menyebabkan permukaan lapisan-lapisan yang berbeza itu bersatu pada peringkat atom, membentuk satu kepingan pepejal yang tunggal. Selepas penyambungan pertama itu, kepingan tersebut kemudian dipanjangkan, dilipat ke atas dirinya sendiri dan sekali lagi dikimpal melalui kaedah tempa. Kitaran memanaskan, menempa, melipat, dan menyambung ini diulang berkali-kali. Setiap lipatan akan menggandakan bilangan lapisan. Dan jika Anda bermula dengan 10 lapisan dan melipat sekali, Anda akan mendapat 20. Dan jika melipat lagi, Anda akan mendapat 40 dan seterusnya. Adalah perkara biasa untuk melihat kepingan keluli Damaskus dengan ratusan atau bahkan ribuan lapisan.
Lipatan dan penyambungan ini menghasilkan struktur berlapis yang menjadi asas kepada corak-corak tersebut. Untuk mencipta corak yang lebih kompleks, pembuat pisau boleh memulas kepingan tersebut atau bahkan membuat alur pada permukaan sebelum penyambungan seterusnya dengan memanipulasi geometri lapisan dalaman. Jadi, adakah corak-corak ini hanya untuk kecantikan atau adakah ia mempunyai fungsi tertentu? Walaupun tarikan utama keluli Damaskus bercorak tempah adalah keindahannya dan kerja tangan yang terlibat, corak-corak itu sendiri bukan sekadar untuk estetika. Gabungan pelbagai jenis keluli boleh memberikan bahan akhir keseimbangan sifat-sifat yang sukar untuk diperoleh dengan hanya satu jenis keluli. Sebagai contoh, peras keluli yang lebih keras boleh diselaputi oleh lapisan keluli yang lebih tahan lasak, menghasilkan bilah yang tajam dan pada masa yang sama tahan patah. Ini adalah satu bentuk kejuruteraan bahan yang bertujuan untuk mengoptimumkan prestasi. Dan apakah yang memberikan rupa unik dan beralun yang sangat kita kagumi itu? Di sinilah terletaknya salah satu rahsia besar keluli Damaskus moden. Perawatan asid. Selepas penempaan, kepingan keluli digosok dan digilap sehingga berkilat seperti cermin. Pada ketika ini, corak-corak tersebut masih belum kelihatan. Pendedahan berlaku apabila kepingan itu direndam dalam mandian asid, biasanya ferric klorida. Asid bertindak secara berbeza pada setiap jenis keluli yang terdapat dalam lapisan-lapisan tersebut. Keluli dengan kandungan nikel atau kromium yang lebih tinggi, sebagai contoh, boleh lebih tahan terhadap serangan asid dan kekal lebih cerah serta berkilat. Manakala keluli dengan kandungan karbon yang tinggi boleh bertindak balas lebih banyak, menghasilkan permukaan yang sedikit lebih kasar dan gelap. Perbezaan dalam tindak balas terhadap asid inilah yang mewujudkan kontras dan menjadikan corak rumit kelihatan, memberikan kesan lukisan dalam bentuk 3D. Ia seolah-olah asid itu sedang melukis pada logam, mendedahkan seni yang tersembunyi di dalamnya. Kehalusan dan kerumitan corak bergantung kepada beberapa faktor, seperti bilangan lapisan, jenis keluli yang digunakan, cara pembuat pisau mengendalikan blok keluli, dan sudah tentu teknik punaran asid yang digunakan. Setiap kepingan keluli Damaskus yang ditempa dengan corak adalah unik. Sebuah karya seni sebenar dalam bidang metalurgi. Dan di manakah kita boleh menemui keluli Damaskus hari ini? Dan mengapa ia begitu bernilai? Pada masa kini, keluli Damaskus digunakan dalam pembuatan pisau buatan tangan berkualiti tinggi, sama ada untuk kegunaan dapur maupun untuk koleksi. Dan juga untuk memburu kerana keindahannya dan, dalam banyak kes, prestasinya yang cemerlang. Ia juga boleh ditemui dalam barang kemas, jam tangan, senjata api yang diubah suai, dan juga dalam barangan hiasan. Nilainya datang daripada kerumitan proses pembuatannya, yang memerlukan kemahiran tinggi daripada pembuat pisau dan keunikan setiap corak. Ia adalah gabungan sempurna antara fungsi logam berprestasi tinggi dan estetika sebuah karya seni. Jika Anda sudah sampai di sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan. Jika belum melanggan, tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika Anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli untuk membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan disebut dalam video-video kami. Dan jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang kursus yang kami cadangkan, imbas kod QR di sebelah sini. Atau klik pautan di dalam deskripsi video untuk mendapatkan pelbagai peluang membangunkan kemahiran yang akan membezakan kerjaya Anda. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda berpeluang melihat sekeping keluli Damaskus batu? Adakah Anda kenal sesiapa yang menempa keluli jenis ini? Adakah Anda rasa seni metalurgi mempunyai tempat dalam dunia kejuruteraan? Kongsikan pengalaman dan pendapat Anda di ruangan komen. Di sebelah sini ada dua pilihan video menarik yang Anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu Anda. Dan jika Anda ingin menyokong kami, tinggalkan tanda suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja pencinta kejuruteraan. Salam mesra dan jumpa lagi di video seterusnya.